Kalau dihimpunkan, kelima-lima kasut running, racing, marathon, super shoes terbaik hari ini. Dah lama saya teringin buat battle kelima-lima kasut running super shoe terbaik hari ini. One on one, mata bertentang mata, hanya di YouTube channel Al-Rumi. Jadi, kasut running super shoes mana yang paling on point hari ini? Kena tonton sampai habis. Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Al-Rumi channel. Welcome back. Kasut running marathon carbon plate super shoes ke YouTube channel Al-Rumi. Lain macam gempak dia. Kalau anda tengok saya tease dekat Instagram saya baru-baru ni, akhirnya saya berjaya mengumpulkan the big 5 kasut running marathon super shoes terbaik setakat ini tahun ini, dan alhamdulillah inilah masa yang kita semua nanti-nantikan. Antara kelima-lima kasut ini, Asics Metaspeed Sky Plus, New Balance Asics Elite V3, Saucony Endorphin Elite, Nike Vaporfly Next Percent 3 atau Adidas Adizero Adios Pro 3 yang paling on point di kalangan kasut-kasut terbaik sepanjang zaman ini. Kalau anda nak tahu jawapan dia, yes, anda kena tontonlah sampai habis. Tetapi sebelum itu, sebab kata kawan saya di Honolulu, Hawaii, Negeri Sembilan Jelebu, don't wait long-long. Siapa-siapa yang belum subscribe, Yeza, and thank you. Okay, macam biasa, disclaimer sebelum saya memulakan video ini. Anda pun tahu video ini tak ditaja oleh mana-mana brand yang ada kat depan ni. Malah saya pun nak ucap terima kasih kepada kebanyakan brand-brand running shoe semua sekali, kecuali Adidas saya tak pernah kolaborasi dengan saya. Dan anda kena ingat kenapa nama-nama dia super shoes? Mainly sebab harga dia memang super mahal. Kemudian yang keduanya, dia punya teknologi innovation dia adalah yang paling terkini. Dan yang ketiganya, kasut ini memang untuk performance. Dan video kali ini saya akan buat battle face to face antara kelima-lima ni. Masak juga lima-lima ni nak bergentak kan. Dan ada beberapa kriteria-kriteria yang kita akan bagi one by one, yang mana yang lebih baik, yang mana yang kurang baik, mengikut turutan. Tetapi harus diingat, ni adalah sekadar preference, penilaian, testing dan review saya sendiri. Mungkin lain orang, lain analisis, lain pilihannya. Dan kalau anda tak suka pilihan ni, anda buatlah review anda sendiri kan. Dan satu lagi standpoint yang saya nak bagi tahu, bila sebut super shoes ni, of course lah kasut yang lari laju. Tetapi untuk lari laju, kasut bukan semata-mata yang menyebabkan anda lari laju. Ia adalah berbalik pada anda, training anda punya komitmen, anda punya planning. Kasut ini adalah sebagai tool, tetapi saya tak nafikan kasut-kasut performance, especially super shoes ni, banyak membantu dari sudut yang berbeza. Pakai kasut ni terus lagi power. Tidak, tak, bukan macam tu. Okay? Yang first kriteria kita nak pergi adalah dari segi harga. Bear in mind saya sering nak pesan kasut-kasut super shoes ni memang mahal. Harga dia semua 900, 1000 ke atas. Dan tips saya nak bagi tahu anda, beli ketika diskaun lah. Kalau anda dah tak tahan menggeletis macam saya ketika beli yang ni, anda kena bayar harga retail lah. Tapi kalau anda sabar, macam saya dapat beli Adios Pro ni 50%, dan Asics Metaspeed ni sahabat saya di Sport Direct bagi saya 20%. Kecuali anda dah tak tahan, belilah terus sebab ini duit anda. Harga, of course, harga kelima-lima ni lebih kurang sama je, 900 lebih ke RM1000, kecuali Endorphin Elite ni dia mahal sikit. Harga dia melebihi 1000, iaitu RM1149. So dari segi pemakahan, yang lain nak kata on point pun harga sama, kecuali yang ni lah, Endorphin ni dia paling premium di kalangan kelima-lima ni. Kategori yang kedua, kita nak tengok dari segi design lah. Design ni sangat-sangat subjektif lah. Lain orang, lain selera. Ada orang tengok Fazura cantik, ada orang tengok Farah Nabila cantik, saya tengok Arif Syaridah cantik. Ini ayat nak hidup, ayat cover line. Okay? Susah saya, itu terlalu subjektif. Kalau nak buat tu, kita kena panggil Dr. Fazilah Kamsah. Tapi dari segi design, terus terang,
Kelima-limanya design memang marvelous. Secocok dengan namanya super shoes. Memang super look, memang good looking, memang handsome, memang maskulin. Kalau anda bayangkan dia perempuan, memang paling cun sekali, tak boleh tahan tengok. Tapi personal preference saya jujur cakap dari segi design, of course saya tengok Adios ni pun cantik juga sebab dia punya elemen-elemen 3 stripe ni, lepas tu dia punya colouring dia kan. Kalau yang ni dia satu colour je, tetapi terus terang yang ni semua orang dah tahu pilihan saya design Vaporfly 3 lah. Sebab apa? Selain dia punya cutting dia memang nampak agresif, memang nampak sporty dan nampak lain daripada yang lain, colour dia pink tu yang tak boleh tahan. Dia buat tona dengan orange, anda dah tengok video saya ni kan. Tak boleh tahan babe. Jadi dari segi design saya pilih yang ni, tetapi yang lain-lain not bad. Cuma saya nak komen New Balance ni sebab dia putih, masa beli cantik. Kalau tak jaga memang jahanam lah. Jadi itu pulang masing-masing. Kelima-lima kasut ni saya dah review. Anda boleh tonton link saya sedia kat bawah ni. Kat atas ni anda klik saja, boleh go one by one. Sebab hari ni kita nak buat compare battle 1 to 1 antara 5 yang paling padu ni. Next, antara ciri-ciri penting kasut super shoe, kasut racing ni, of course lah berat. Dari segi berat memang straight to the point. Saya dah katakan anything bawah 300 tu ringan, anything bawah 250 tu sangat ringan. So yang paling ringan of course lah Vaporfly 3. Keringanan dia 219 gram. Wow. In fact yang version 2 dengan 3 dia dah improve 5 gram, dia dah kurang. Asics antara yang ringan 226 gram. Berat dia lebih kurang je dengan Elite 225 gram. New Balance agak up sikit tapi still ringan 240 gram. Yang paling tak on point Adidas ni 263 gram. Kategori ringan tapi tak terlalu ringan. So untuk super shoes keempat-empat ni on point. Paling ringan ni, yang ni kurang on point sebab dia paling berat. Kemudian kita pergi kepada stack height. Kenapa stack height penting untuk saya? Stack height ni dia menentukan berapa jumlah cushion yang diperlukan dekat underfoot anda ni. Sebab semakin tinggi drop dia, maknanya semakin kurang lah kat depan foot, so maknanya cushion dia makin kurang. Tetapi bear in mind, kebanyakan design kasut running, especially racing, memang dia tinggikan dia punya dropnya supaya dia kasut-kasut agresif tau. Dia nak laju, so dia punya landing dia, form dia diandaikan memang cantik, memang tepat, dan dia nak mendorong anda dapat smooth riding dan snappy sensasi running tu. Tapi untuk saya, sebab saya lagi tak laju mana, ini preference saya sukanya stack height tak berapa banyak. So dari segi stack height, Vaporfly 3 yang paling banyak lah 8mm drop dia. Semuanya memang halal 40mm. Adidas dropnya 6.5mm, agak banyak juga kategorinya. Kemudian Saucony pun banyak juga 8mm dropnya. Daripada 39.5mm dia punya stack height dia. Yang paling kurang ada dua, New Balance dengan Asics. Yang ni drop 5mm, yang ni marvelous 4mm. Sebab tu bila saya lari kedua-duanya, saya still rasa dia punya support cushion tu still rasa ground feeling tu tak berapa sangat. Saya still rasa cushion, keempukan, kenimbelan midsole yang ada dekat Asics dengan New Balance ni. So pilihan saya kedua-dua ni lah untuk dari segi stack height. Dari segi kelebaran semua lebih kurang sama. Dia di forefoot antara 11 ke 12 cm. Tetapi saya nak menarik perhatian kelebaran dekat heel, dekat tumit. So dari segi tumit saya rasa yang paling stable Condifern lah yang ni. Dan bukan sekadar dia punya heel, dia punya geometri dia memang nampak paling banyak-banyak ni antara yang stable lah. Kemudian yang keduanya yang nampak stable sikit, tak lain tak bukan New Balance. Yang kurang stable adalah Asics. Dia paling tirus. Okay, ni dulu yang ni, tapi ni dah improve juga lebih kurang, tapi ni paling kurang stable lah. Dari segi apa, ni sangat menarik lah, interesting. Mula-mula antara kasut-kasut ni saya terima New Balance dulu. Saya enjoy gila pakai dia punya upper dia. Tetapi bila datang Vaporfly, saya rasa di antara yang terbaik setakat ni. Datang Saucony pun terbaik, datang Asics pun terbaik. Tetapi saya lebih suka material New Balance dengan Vaporfly sebab dia macam knit. Knit ni dia ada stretchy dan dia lebih breathable dan dia lebih lembut, lebih soft. Yang paling saya tak suka Adizero lah sebab dia rasa sangat scratchy dia. Especially kalau orang tak pakai stokin, feeling plastik dia. Tapi apa dia lah teruk sangat sebenarnya. Antara yang okey, tapi saya punya preference antara kedua ni lah, dan maybe Saucony lah. Okay, tapi ini favourite saya lah. Durometer test antara kasut-kasut ni, kedua-dua ni antara yang paling soft lah, New Balance dengan Saucony. Yang paling firm Asics dengan Adidas. So Vaporfly ni antara yang tengah-tengah. Yang ni bergantung pada masing-masing anda punya cita rasa. Senang kata macam ni lah, untuk mereka yang nak lari laju, yang paling agresif adalah Adidas. Dia punya light strap pun memang marvelous kalau anda memang lari yang berdesup dan yang lari tempo non-stop. Kalau setakat lari yang kecepek-kecepek, slow-slow,
Saya punya preference of course lah Alphafly, sebab saya lagi marathon pun pace 7, 8 dia kan, slow. Tapi baru-baru ni saya lagi 10 km dekat skoran walaupun tak mencapai target. Ini memang rasa firm dia. So ni memang design untuk lari laju sama macam Adidas. So antara kelima-lima ni semuanya ada carbon plate, kecuali Adidas dia pakai energy carbon rod. Function sama tapi mekanisme berbeza. Teknologi terkini, anda pakai kelima-lima tak ada masalah. Dari segi teknologi tu saya tak ada favorite, semuanya rasa sama. Tapi yang ni ada ekstra lah. Dia bagi trampoline effect, dia ada cover plate dekat sini sebab dia terlalu expose, ada rasa lain sikit. So terpulang pada anda. Selagi anda tak test, susah nak cakap. Dari segi fitting, paling superb terus terang saya cakap adalah Nike Vaporfly 3. Pakai sedap, ikat sedap, tak ada masalah. Heel lock cantik, snap fit cantik, toe box selesa. Ini paling superb sekali. Nombor 2, sepatutnya Saucony. Tetapi Saucony anda tengok dia punya ni pula, heel lock dia pula kan. Dia okey. Anda pakai tak rasa apa-apa. Dia tak ada masalah. Tapi kalau anda perlukan support, dia memang tak ada lah. So dari segi ni still Vaporfly, dari segi fitting. Kemudian di balance ni, tali dia saya kurang sikit lah. Anda nak buat runner's knot tak boleh. Tapi yang paling problem fitting, anda dah tahu Adidas. Ingatkan bila initial review dia, sekarang ni saya dah pakai banyak kali pun still ada masalah. Saya masih tak dapat solution. Heel lock dia tak dapat, padding tak cukup, tali dia teruk sangat. Tang dia sangat mengecewakan. Okay? Dan dari segi overall pergi apa yang saya suka dululah. Adidas saya suka midsole dia. Sangat agresif, propulsive, energy return very high. Dia punya firm tu memang siapa yang lagi laju sedap berdesup. Itu Adidas punya. Kemudian design dia pun cantik, smart, ada color ni pun kena cantik. Dari segi Vaporfly pula, saya suka midsole dia. Zoom X ni memang dah terbukti untuk semua variasi dan iterasi dia memang yang terbaik. Kasut yang sangat high performance. Kemudian design dia. Maybe kalau color putih saya tak akan pilih design sebab dia color pink. Marvelous. Okey, kemudian Saucony ni sebab dia ringan dan sebenarnya dia punya PIBA foam dia antara yang paling high energy return. Saya suka dia punya keselesaan lah. Dari segi New Balance pula, saya suka midsole dia. Midsole dia antara yang soft, tetapi yang ingat dia soft, siapa yang suka soft tapi very high energy return. Asics of course lah, super smooth riding. Jadi kebanyakan yang saya suka disebabkan dia punya midsole lah. Okey. Kemudian yang saya tak suka Nike ni satu masalah dia. Kena ingat Nike tahun ni semua yang keluar saya kurang. Invisible ke, React ke, Zoom Fly 5 tolong lah. Kalau nak keluar 6 tu elok-elok sikit. Tetapi yang saya tak suka dia punya durability. Saya punya Vaporfly 2 terkopak, Alphafly 1 terkopak. Tetapi saya punya Vaporfly 3 ni belum lagi ni dah lama juga pakai. Dia belum lagi tanda-tanda harap-harap durability tu dia dah improve untuk version-version yang macam ni. Saya punya Alphafly 2 ni belum terkopak lagi, tapi saya still berhati-hati sebab saya dah trauma, dah 3-4 kasut kopak. Jadi maybe Nike dah dengar saya punya komplain. Balance ni saya tak suka dia, tak ada tang langsung. Padahal tali dia pun saya tak suka dia punya kat sini. Tetapi walaupun tak suka, bila pakai tak ada masalah pun. Tetapi saya still tak prefer lah. Yang lain-lain semua okey. Kemudian yang Saucony ni saya tak minat yang ni, heel counter dengan heel lock dia langsung tak ada. Dan of course harga dia saya tak suka, antara yang paling mahal. Dan Asics saya tak berapa suka support heel dia untuk jaga masa yang panjang. Setakat ni saya pakai 10 km okey. Dia di hujung-hujung tu rasa macam dia dah bergerak-gerak. Dia tak lock dengan padu macam Vaporfly 3 ni. In conclusionnya, ni saya nak bagi tu dengan tutul Ni saya punya pilihan. Kalau saya nak lari 5 km, saya akan pilih Adios ni ataupun Saucony. Sebab sangat agresif. Saya berani pakai Adios ni untuk jarak pendek sebab saya tak jamin saya boleh lari jauh dengan dia punya lock tu. Kalau saya ingat kalau dah improve ni, ni lari marathon pun sedap kasut ni. Okey. Tu masalah Adidas lah. Kemudian kalau saya lari 10 km, dua ni, Asics dengan New Balance. Yang ni saya dah test KL Marathon. Saya silap saya pakai sekali lagi kasut ni. Memang best, super. Ni saya dah buat time trial. So ini 10 km. Kalau half marathon saya akan pilih dua ni. Vaporfly 3 dengan Asics Metaspeed Sky Plus ni. Dan kalau saya lagi full marathon, of course lah, saya akan pilih Vaporfly 3 untuk full marathon. Sebenarnya Vaporfly 3 ni semua kategori boleh je pakai kasut ni. Memang best gila. Memang pilihan saya. Tetapi memandangkan ada kasut-kasut lain kat sini yang pun sangat hebat, kita tak perlu dah pakai kasut yang sama kan, betul? So in conclusionnya, untuk kasut running, tak ada kasut running yang perfect. Sebab setiap orang ada cita rasa berbeza, preference berbeza, cara lagi berbeza dan bajet yang berbeza. Dan kena ingat, dan yang paling penting, tak ada kasut running yang tak baik. Kalau anda nak bash kasut ni tak baik, mungkin untuk orang lain baik. Sebab itu tak ada kasut running yang tak baik dan tak ada kasut running yang perfect.
ia bergantung kepada masing-masing. Alright, itu dia battle untuk kelima-lima kasut ni. Jawapan saya dah bagi. Jadi terpulang pada anda. Jadi kalau anda suka video ini, tekan butang like, tinggalkan komen antara kelima-lima ni mana pula pilihan anda, atau mana kategori anda, 5 kilo, 10 km, half marathon, full marathon, yang mana satu. Dan yang paling penting apa dia? Yes, subscribe. Sebarkan kebaikan, stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum.